Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-azam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa auladina wa usratina wa qarabatina ajma'in, wa khususan ila sayyidina wa syayikhina wa syayikhina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa usulihim wa furu'ihim ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 71. Kita masih lagi pada membicarakan tingkatan iman. Situ. Tingkatan iman ni selalu dah kita sebut. Semuanya baru sampai dalam kitab kita baca ni. Tingkatan iman ada 5 semuanya. Yang pertama iman taklid, kita dah pun baca minggu yang lalu. Yang kedua iman ilmu. Apa dia iman ilmu? Iaitu beriman dengan ilmu yang dipelajari, sekurang-kurang ilmu fardu ain. Apa dia ilmu fardu ain? Iaitu ilmu yang diwajibkan ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajarinya hingga hadam, iaitu sehingga mulahazah dengan darah daging, jadi sebati dengan darah daging. Dan jangan sampai lupa. Kalau lupa, jatuh balik iman taklid.
Kalau lupa, jatuh balik iman taklid. Macam seorang dapat duit 1 juta. Hari ni orang beri dia 1 juta. Dia menanglah peraduan ke, dapat cabutan bertuah bank Islam ke, dapat 1 juta. Maka hari ni dia dapat duit tu namanya jutawan. Duduk 3 hari, penyangak masuk dalam rumah dia, sapu habis duit 1 juta dia, tinggal sekupang. Bila tinggal sekupang, duit 1 juta tu habis, dia orang panggil jutawan tak? Dah ada orang panggil apa? Mantan jutawan. Bukan Kalimantan, mantan jutawan, bekas jutawan. Sekali kamu ada apa? Fakir wang. Fakir wang, tak ada wang lah. Begitulah ilmu, iman ilmu ni. Dulu dah belajar, habis dah belajar, hafal habis. Tapi hari ni dia lupa habis. Dia lupa, tak nama lagi iman ilmu. Jatuh baliklah jahil taklid. Jadi ilmu dia hendaklah dia ulang belajar. Dah belajar, dah hafal, ulang lagi sampailah jadi hadam, jadi darah daging dia, jadi mulahazah. Itulah dia ilmu fardu ain yang wajib dipelajari. Maka ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf itu ada 3. Kita dah cerita dah kan minggu lepas? Dah? Belum? Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Apakah yang fardu ain dalam ilmu tauhid? Saya rasa banyak kali dah cerita, kita ulang. Fardu ain dalam ilmu tauhid iaitu hendaklah dia memahami 68 aqaidul iman. 68 aqaidul iman yang dibicarakan dalam kitab-kitab tauhid itu hendaklah dia faham hingga dia mengenal akan Allah. Bukan sekadar mengetahui tetapi mengenal. Mengetahui, banyak orang mengetahui. Mengetahui, banyak orang mengetahui. Ada orang bukan Islam, orang Hindu. Di sekolah saya dulu ada satu orang Hindu, perempuan. Sekolah dekat kampung saya dulu, Hindu, perempuan. Dia ni orang ceritalah, anak tukang gunting. Bapak dia memang Hindu lah, dia pun Hindu. Tingkatan 3, masa tingkatan 3 dia ambil peperiksaan SRP. Dia ambil pelajaran agama, pengetahuan agama Islam. Dia ambil pengetahuan agama Islam. Hebat lah. Dah tu lulus pula tu, dapat yang baik pula putusan dia. Jadi apa di situ? Dan ada orang pula ambil SPM, dapat 1 pengetahuan agama Islam, tapi bukan Islam. Begitu juga dengan orientalis, dia belajar Islam sampai dapat PhD dalam pengajian Islam, tapi dia tak masuk Islam. Itu kata pengetahuan. Pengetahuan ni siapa pun boleh. Jadi dalam ilmu tauhid ni tidak dikehendaki dengan semata-mata pengetahuan, tapi hendaklah dengan kesedaran. Kalau belum sampai ke peringkat kesedaran, maka hendaklah dia
terjun ke bidang sufi hingga sampai kepada peringkat kesedaran yang dinamakan pengenalan. Jadi orang yang kenal Allah baru timbul kesedaran. Kalau semata-mata dengan ilmu, belum menentukan seseorang itu boleh mengenal Allah. Jadi kena faham, iman ilmu ni bukanlah iman semata-mata menghafaz ilmu, tetapi iman ilmu itu ialah sehingga timbul idrak di mata hati. Iman ilmu itu ialah belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fardu aini sampai timbul idrak di mata hati. Alif dal ra alif kaf, idrak, iaitu ketimbulan di mata hati, satu kesedaran hidup bertuhan, sehingga dia rasa takut untuk melakukan kemungkaran, fahsya, kemunafikan, maksiat, mungkar dan sebagainya. Bila timbul dalam hati rasa takut kepada azab Allah serta harap rahmat Allah, hingga rasa takut untuk melakukan segala larangan Allah, maka itu dinamakan orang yang mengenal Tuhan. Itulah namanya kesedaran tauhid. Itu yang dinamakan idrak, kesedaran hidup bertuhan, ketimbulan di mata hati, rasa takut dan harap rahmat Allah. Itu yang dinamakan mengenal Allah. Jadi kalau kita ni belajar semata-mata tak timbul semuanya itu, namanya orang mentauhidkan Allah ke tidak? Namanya mentauhidkan Allah juga, tapi darjah orang asi, bukan darjah orang arif. Darjah orang asi, orang yang berdosa, bukan darjah orang arif yang betul kenal Allah. Baik, jadi ilmu tauhid ini tak terhenti dengan ilmu semata-mata. Dia kena terjun ke bidang sufi untuk menimbulkan dalam hati idrak, iaitu kesedaran hidup bertuhan tadi. Maka bila ada kesedaran hidup bertuhan itu, barulah namanya orang mengenal Allah. Apa maksud kata kesedaran hidup bertuhan? Maksud kata kesedaran hidup bertuhan ataupun idrak ataupun mengenal Allah itu ialah timbul di dalam hatinya rasa takut azab Allah dan timbul dalam hatinya rasa mengharapkan rahmat Allah, sehingga tidak berani untuk melakukan fahsya dan mungkar. Maka orang macam ni selalu mencari-cari salah dirinya, lalu kalau terjumpa salah dia bertaubat dan bersedekah di jalan Allah. Maka kita ni kena hari-hari bersedekah. Kerana orang yang ada ketimbulan ini, dia tidak lagi rasa kedekut dengan harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terkadang kita ni tersepit dengan rezeki. Sebenarnya bukan rezeki itu tak cukup. Allah dah aturkan kehidupan itu sudah cukup, sudah memadai, sudah kafalah sebenarnya. Tapi bila dalam hati tidak mengenal Allah, banyak pun rasa tak cukup.
Kalaulah dengan sebab banyak rezeki baru cukup, tentulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah 2 bulan tak ada makan di rumah, dia bersyukur dalam keadaan itu. Bukankah syukur itu kerana rasa cukup? Mana timbul rasa syukur? Mana timbul rasa cukup? Timbul itu kerana mengenal Allah. Bila tak kenal Allah, masa tak cukup. Maka kita tidak heran orang yang sudah bergelar zillionaire pun masih rasa tak cukup-cukup dengan apa yang ada. Kerana tidak kenal Allah sebenarnya. Sebenarnya bukanlah harta, bukanlah makan minum, bukanlah keperluan hidup yang namanya mencukupi atau tak mencukupi. Yang sebenarnya ialah kenal Allah ataupun tidak. Kalau kenal Allah, walaupun tak ada apa makan di rumah, masih rasa cukup. Sebab apa? Kerana hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah sebagai wakil. Jadi itu puncanya. Kalau orang kenal Allah, orang yang mengenal Allah Ta'ala tidak ada keluh kesah dengan rezeki. Bila kita tak kenal, itulah yang menyebabkan kita timbul keresahan, tidak cukup dan sebagainya. Adakah orang yang mengenal Allah tu sentiasa banyak rezekinya? Tidak juga. Ya, tidak juga. Ramai anbiya wal mursalin, auliya was salihin adalah golongan miskin dan fuqara. Miskin-miskin, yang fakir-fakir. Tapi yang jadi cukup tu apa dia? Kecukupan dalam hatinya ada Allah. Cukup itu dalam hati. Bila hati tak cukup, diisi dengan kenal Allah, itulah jadi tak cukup rasa kehidupan. Maka kita kembalilah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang. Dulu kita rasa cukup dengan apa yang ada, iaitu adanya Allah dalam hati. Kepada Allah kita kembali, iaitu kita jadikan Allah sebagai tempat kecukupan kita. Dalam hati pun tak apa. Baik, cuma kita baca ayat itu bila dengar kematian. Kita ni dah lama mati, kita tak sedar. Kita ni dah lama dah mati sebenarnya. Mati hati daripada mengenal Allah. Sebab tu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Kata setengah ulama itu bukan hadis, kata ulama tasawuf. Kata setengah ulama itu adalah hadis. Ya. Jadi sama ada di hadis ataupun kata ulama tasawuf, namun dia adalah fakta agama. Kalau kamu tak ingat Allah, kamu akan jadi orang yang keluh kesah. Baik, iman darjah ini, ini darjah ilmu yakin ni, darjah iman ilmu ini masih lagi sanggup berbuat dosa kerana pengenalan kepada Allah belum kental. Terkadang jatuh dia ke lembah dosa. Cuma iman ilmu ini ada 2 jenis. Satu, beriman dengan Allah semata-mata dengan ilmu yang dia pelajari. Maka orang inilah yang selalu jatuh ke lembah dosa. Yang kedua, dia beriman dengan ilmu yang dipelajari serta ada mujahadatun nafsi. Ada mujahadah nafsu.
maka orang ni terkadang jatuh ke lembah dosa kecil. Itu pun cepat dia bertaubat. Baik. Jadi mudah-mudahan kita menuntut ilmu ni jadi orang yang sampai darjah yang kedua tadi. Mudah-mudahan. Sebelum sampai tahap iman yang ketiga. Jadi yang wajib ke atas kita ialah beriman dengan Allah sehingga sampai darjah iman ilmu, peringkat yang kedua tadi. Itu yang wajib fardu ain. Baik. Itu yang wajib fardu ainnya. Menuntut ilmu hingga jadi kenal Allah sampai peringkat iman ilmu yang nombor 2 tadi. Nombor 1 tu tak habis lagi. Dia kena berilmu, kemudian dia kena mujahadah hawa nafsu. Itu yang fardu ain. Itu yang fardu ain. Baik, habis. Itu bab tauhid. Fardu ain tauhid mengenal 68 aqaidul iman. Fardu ain fiqh. Fardu ain fiqh ialah mengenal, mengetahui dan mengenal sekurang-kurangnya rukun, syarat, sah dan batal tiap-tiap sesuatu yang hendak dikerjakan, sama ada ibadah, muamalah, munakahah ataupun jinayah. Ya, sekurang-kurang kita wajib mengetahui rukun, syarat, sah dan batal akan sesuatu pekerjaan yang hendak dilakukan, sama ada ibadah atau muamalah atau munakahah atau jinayah. Ustazah belakang sana tolong anak-anak murid tu tulis dengan betul dan berikan kepahaman pada mereka. Baik. Itu fardu ain fiqh. Kalau seseorang tu tidak mahu mengerjakan, kenapa? Karena dia bukan ahli di bidang ini. Contohnya, dia tidak mahu berkecimpung dalam urusan siasat. Sebab apa? Sebab dia tak mampu nak jadi orang yang memegang tampuk siasat Islamiah. Maka tak wajiblah dia belajar hukum jinayah. Maka jadi hukumnya sunat belajar bab siasat, bab jinayah. Ataupun dia belum nak mengerjakan fardu haji. Sebab apa? Wangnya enggak ada, belum ada kecukupan. Ataupun dia sudah cukup duitnya tapi dia belum mahir ilmu fardu ain, maka dia wajib belajar dulu. Lepas tu baru pergi haji. Bukan pergi dulu balik belajar dah. Belajar dulu, kemudian baru pergi haji. Orang dulu jadi alim dulu, lepas tu baru pergi haji. Orang hari ni pergi haji dah 14 kali tak alim-alim. Siapa? Seronok naik kapal terbang pergi Mekah, balik tak seronok pergi tangga masjid untuk menuntut ilmu. Orang macam ni takut jadi mardudatun la tuqbalu hajinya, tertolak dan tak diterima. Begitulah seterusnya. Dia nak meniaga. Nak meniaga apa? Kedai runcit. Nak meniaga apa? Supermarket. Nak meniaga apa? Kontraktor. Nak meniaga apa? Hartanah, properties. Nak meniaga apa? Trading. Nak meniaga apa? Supplier, distributor dan sebagainya. Dia kena belajar dulu rukun, syarat, sah dan batal. Jangan pakai hantam sajalah labu, maka berniaga tu jadi tidak sah sekali lagi. Tak sah pada syarak. Dia nak kerja apa? Kerja bank. Kerja apa? Kerja polis. Kerja apa? Kerja askar. Kerja apa? Cikgu, lawyer, hakim.
Dia kena belajar dulu rukun, syarat, sah dan batal pekerjaan itu. Apa yang boleh, apa yang tak boleh dalam bidang itu. Jangan tua kerja. Dia nak kerja kilang, dia kena pastikan kilang tu membenarkan orang solat. Kalau kilang tu tak membenarkan orang solat, tak payah kerja. Dia kutip sampah lagi bagus. Kutip. Low kelas ke. Kutip sampah, kutip besi buruk. Kerja tu senang. Cukup masa balik mandi sembahyang. Tak payah nak bergaduh dengan manager. Saya apa? Masa kita sendiri. Saya pernah kutip besi simpan kat rumah. Cukup satu lori, panggil lori. Sebab saya apa? Saya tak payah gaduh dengan orang. Tak payah gaduh dengan orang. Semayang nak gaduh dulu. Susah. Baik ya. Baik, habis. Itu namanya fardu ain fiqh. Fardu ain tasawuf. Fardu ain tasawuf ialah sekurang-kurangnya wajib dia mengetahui dan mengenali 10 sifat mazmumah dalam hati. Itu sifat terkeji dalam hati. Dan wajib pula mengenali dan mengetahui dan mengenali 10 sifat mahmudah dalam hati. Sifat terpuji dalam hati. Dan wajib pula dia mengetahui 3 konsep untuk mengeluarkan sifat terkeji. Dan cara nak masukkan pula sifat terpuji dalam hati melalui 3 proses, iaitu takhalli, tahalli dan tajalli. Takhalli mengeluarkan sifat mazmumah. Tahalli mengosongkan hati dari ma siwallah, barang selain Allah. Dan tajalli memasukkan sifat-sifat mahmudah. Cara-cara belajar dulu. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam amal dan amal itu makmumnya. Maka amal tanpa ilmu maddudatun la tuqbalu. Amal tanpa ilmu tertolak, tak diterima. Ilmu tanpa amal, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal tu seperti pokok yang tak berbuah. Pokok tak berbuah ni ada juga untung sikit daripada mardudatul la tuqbalu tadi. Walaupun dia tak berbuah, kurang-kurangnya boleh jadi tempat menumpang teduh di kala panas. Betul tak? Buah tak ada, tapi boleh lah keduk-keduk dia. Kurang-kurang tumpang-tumpang dia. Dia tak beramal pun boleh tanya-tanya dia. Tanya-tanya hukum hakam dia reti, cuma dia tak sembahyang. Jadi kita dapatlah ilmu dengan dia. Kalau orang tu rajin beramal, ilmu dia ada, nak tanya apa dia? Tanya dia, tak, aku tengok orang buat, aku pun buat. Jadi macam Azazil. Azazil ni dia beramal tanpa ilmu. Sebab tu dia tak nak sujud kepada Adam. Sebab apa? Sebab dia beramal tanpa ilmu, dia rasa diri ni besar, megah, sombong, takabur. Sampai dia rasa dia lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya jadi kafir dia. Itulah. Ya. Lebih keji orang yang beramal tanpa ilmu daripada orang berilmu tak beramal tadi. Kalau ilmu tak ada, amal tak ada, itu out of service. Jadi manusia ni ada 4 jenis. Ada orang yang tak ada ilmu dan tak ada amal, maka itu dalam neraka kalau tidak dengan rahmat Allah. Yang keduanya ada
Ada amal tak ada ilmu, maka itu pun dalam neraka kalau tidak dengan rahmat Allah. Yang ketiga, ada ilmu tak ada amal. Mudah-mudahan suatu hari dia insaf sebab ada ilmu tadi. Tapi kalau dia tetap tak beramal sampai mengubah-ubah hukum Allah sampai dia mati tak bertaubat, dia khawatiri jadi mati dalam munafik. Wal'iyadzu billah min zalik. Wa alimun bil ilmihi lam yu'malan mu'adzabun min qabli abidil watan. Orang alim yang tak beramal dengan ilmunya akan diazab terlebih dahulu dalam neraka sebelum kafir yang menyembah berhala. Iaitulah orang alim yang dah jatuh jadi munafik seperti Bal'am bin Ba'urah, seperti Qarun. Itu contoh dalam tafsir Al-Quran. Jangan sampai jadi alim membelakangkan agama kerana mencari dunia yang tidak seberapa, samanan qalilan, upah yang tak berapa pun, yang sedikit. Lapar sangat gaji 10,000, lapar sangat gaji 50,000, barangkali 100,000 sebulan gajinya, sanggup menggadaikan agama, akhirnya kekal dalam neraka jadi munafikin. Buat apa? Sat sangat dia hidup, ya, ingat sama mati. Apa atas lagi cuma 10,000 sebulan, alhamdulillah. 10,000 hari ni dibayar-bayar ni, bayar ni habis itu. Banyak sangat 10,000. Betul? Tak banyak tak mana. Tapi dia rasa besar. Pasal apa? Dalam hati tidak ada kebesaran Allah. Dia rasa besar dunia. Wal'iyadzubillah. Baik. Berhati-hatilah dalam kehidupan ini agar tidak tertipu dengan dunia. Inna dunya mata'ul ghurur. Hari ini kita lihat banyak orang-orang alim. Banyak orang-orang alim yang kita tengok kadang-kadang risau juga. Kita ni tak alim, dia alim, ya, faham kitab-kitab besar-besar. Kita pun tak ada ngaji macam dia, faham 4 mazhab dan sebagainya, tapi menyokong taghut, menyokong taghut. Apa dia taghut? Orang yang melampaui batas agama. Wal'iyadzubillah. Janganlah ditutup hati kita setelah Allah Ta'ala kurniakan ilmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bangun pagi, baca yang tu. Bangun pagi saja, ya, terus baca hati. Ataupun terlupa, sangat ingat baca. Sebab apa? Kita nak mulakan hidup yang baru ni. Tadi kita mati sementara. Jadi kita bangun tu bermakna Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita bertaubat, kan? Maka kita minta dengan Tuhan jangan sampai kita ni orang yang berpaling tadah dari kebenaran setelah Allah Ta'ala kurniakan hidayah.